Pelbagai strategi dilaksanakan dalam mempelbagaikan ekonomi serta membantu mempromosi pertumbuhan dan menyokong sektor pelancongan domestik negara. Antara strategi tersebut ialah inisiatif yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Keudang melalui acara Festival Keudang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan perkara itu semasa perasmian Festival Keudang baru-baru ini. Pelancongan masa ni kalau dilihat ada dua tu. Satu ialah international pelancong datang ke Brunei dan juga domestic pelancong. We are trying to also encourage bukan saja international visitors coming to Brunei, malah menggalakkan penduduk tempatan untuk melancong dalam negeri. Jadi ini antara inisiatif yang kita ni pihak kementerian ialah merevive lagi kenali negara kita ni. Jadi alhamdulillah saya harap pihak macam mukim-mukim lain, kampung-kampung lain akan dapat mengikuti jejak langkah yang telah diusahakan oleh pihak Kampung Keudang dalam mengusahakan dalam mempromot domestic tourism dan juga international tourism ke negara ini. Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC baru-baru ini menganjurkan Pesta Kerjaya 2022. Pesta disertai oleh lebih 30 agensi kerajaan dan lebih 100 syarikat swasta. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa majlis pembukaan rasmi pesta tersebut berkata, berdasarkan laporan kajian tenaga kerja 2021, kadar pengangguran di negara ini telah menurun dari 7.3% kepada 4.9% pada tahun 2021. Penurunan tersebut jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman dapat dicapai melalui kerjasama semua pihak, terutamanya pihak berkepentingan industri, institusi latihan dan syarikat swasta. Tambahnya, usaha akan diteruskan bagi memastikan tenaga kerja bersiap siaga dengan alam pekerjaan yang sentiasa berubah. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2022 sehingga 11 Disember 2022. Hasil daripada kajian tersebut akan memberikan maklumat yang penting untuk membuat keputusan, perancangan dan penyediaan dasar yang berasas bagi keperluan perancangan sosioekonomi dan penyelidikan. Sementara itu, kira-kira 3,200 isi rumah terpilih bagi KTK 2022 telah dimaklumkan melalui surat makluman. Semasa kajian dijalankan, ketua dan ahli isi rumah akan ditemuduga secara bersemuka oleh para pegawai kajian yang dilantik. Keluarga terpilih diingatkan supaya memastikan penemuduga yang datang membuat lawatan adalah pegawai kajian yang dilantik melalui pas kajian, surat lantikan dan kad pengenalan mereka serta ves rasmi JPES. Anugerah Perniagaan Shell LifeWire Brunei yang bermula sejak Mei lalu berakhir dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kumpulan Crop Culture memenangi kategori institusi tinggi, manakala kategori-kategori terbuka dijuarai oleh Kumpulan Kaimana Living. Anugerah berkenaan diadakan bertujuan untuk meraihkan usahawan muda yang cemerlang di negara Brunei Darussalam yang mengetengahkan rancangan perniagaan berkualiti tinggi dan ingin menjalankan perniagaan yang berjaya. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan Simeo Regional Centre for Vocational and Technical Education and Training Simeo Voktek dan College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kubu SB baru-baru ini mengendalikan latihan nilai Islam dalam perkhidmatan pelanggan. Ia disertai oleh lebih 90 orang terdiri daripada kaki tangan di Jabatan Kemajuan Pelancongan,
penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan, agensi-agensi pelancongan, pemandu-pemandu pelancong, syarikat pengangkutan dan perhotelan. Melalui latihan ini, para peserta berpeluang meneroka asas-asas perkhidmatan pelanggan dalam konteks perkhidmatan mengikut prinsip dan garis panduan Islam serta mengembangkan kemahiran, pengetahuan dan sikap service delivery oriented skills para peserta. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan kerjasama 3G Media baru-baru ini memperkenalkan kios layan diri. Ia bertujuan untuk memudahkan orang ramai melakukan urus niaga tanpa tunai dengan menggunakan kad kredit BIBD atau aplikasi telefon bimbit Pocket. Bank berkenaan juga merancang untuk mengintegrasikan penggunaan QuickPay pada kios layan diri di masa akan datang. Kios layan diri yang bersaiz kecil berbanding dengan kaunter pembayaran biasa yang sedia ada memberikan pengurusan ruang yang lebih baik untuk mempamerkan produk dan berpotensi untuk meningkatkan hasil jualan. Kios-kios ini juga boleh membantu mengurangkan resiko kerugian dan kecurian. This is all part of BIBD's efforts to support a digital economy. It's part of BIBD's support for Brunei Darussalam's Smart Nation agenda. So we want to empower society to be more cashless. Join us in making this cashless nation a thing in Brunei. Yeah, we all go cashless. It's the kirakan di luar pun everyone's using this kan, so it's better to get used to it lah. Brunei Celebration BSB 2022 kini kembali lagi. Acara jualan murah kebangsaan bertema berbelanja di Brunei itu berlangsung selama 65 hari sehingga 31 Januari tahun hadapan. Untuk mengetahui senarai peserta BSB tahun ini yang terdiri daripada perniagaan pelbagai sektor, orang ramai boleh melayarinya dalam aplikasi mudah alih pengguna bijak. Sementara itu, para peniaga diingatkan untuk mempamerkan tanda harga dan diskaun dengan jelas bagi memastikan ketelusan harga serta membolehkan para pengguna membuat pilihan pembelian yang bermaklumat. BSB 2022 dihasrat membantu merangsang kegiatan perekonomian dalam negara dengan menggalakkan berbelanja di negara ini. Rakan seliaan RS di negara ini terus mendapat sokongan yang berterusan daripada pelbagai pihak, khususnya dalam memberi peluang-peluang pekerjaan. Baru-baru ini diadakan pelancaran gerai Afsa di Sumbangsih Mulia Gadong. Ditubuhkan oleh Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan, AFSA bagi membantu para RS, ia dihasrat dapat meningkatkan kegigihan mereka sekaligus menjadi masyarakat yang lebih berdedikasi. Gerai berkenaan dikendalikan oleh 2 tenaga kerja RS yang berkemahiran dalam bidang pembuatan makanan dan kuih muih menerusi latihan Afsa. Pelbagai inisiatif dikendalikan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi menggalakkan orang ramai untuk melancong dan membeli belah di negara ini, terutamanya ketika cuti panjang hujung tahun. Kementerian tersebut melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan serta dengan kerjasama Darussalam Enterprise Day telah mengadakan Karnival Kenali Negara Kitani KNK di Pusat Insani Seria. Antara yang dipromosikan semasa karnival tersebut ialah produk tempatan dan pakej pelancongan domestik daripada agensi-agensi pelancongan dan perhotelan. Ia juga merupakan usaha berterusan Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk mempromosikan kempen KNK yang dilancarkan sejak tahun 2006. UBD Corporation Sendirian Berhad dengan kerjasama Jiwaku Ikhlas ke-20 telah menganjurkan jualan amal.
Diadakan di Universiti Brunei Darussalam UBD, aktiviti seumpama dihasrat sebagai wadah dan peluang kepada ibu-ibu tunggal untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan kepada Wakil Persatuan Gerakan Ibu Tunggal dan Wakil 20 penerima ibu tunggal. Pelbagai usaha dilakukan oleh para pemilik perniagaan di negara ini untuk menarik lebih ramai pelanggan. Salah satu daripadanya ialah menggunakan haiwan peliharaan kucing sebagai tarikan yang unik. Uncle Cat Cafe yang terletak di rancangan perumahan negara Kampung Rimba memberi peluang kepada para pencinta kucing berinteraksi dengan pelbagai baka kucing. Perniagaan yang dibuka sejak tahun 2017 itu merupakan perniagaan kecil-kecilan keluarga. Ia menyediakan tempat permainan khas kucing dan membolehkan orang ramai melihat secara lebih dekat serta membelai haiwan tersebut.